Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi satu tajuk, iaitu siapakah Fatah At-Tamimi, iaitu tokoh yang akan zahir, yang akan berperanan sebelum Al-Mahdi, dan hukum berbai'ah dengannya. Jadi perkara ini sebenarnya ramai orang yang tidak mengetahuinya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita tidak mengkajinya, atau kita tak ambil tahu, atau kita tak ambil peduli sebelum daripada ini. Jadi insya-Allah izinkan saya yang lemah, yang dhaif, yang hina lagi banyak dosa ini, mudah-mudahan diampunkan semua dosa-dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini saya diberikan berkat, rahmat, insya-Allah, dan moga-moga tuan-tuan yang mendengar kuliah saya ini akan mendapat hidayah, mendapat taufik, mendapat kasih sayang Tuhan, insya-Allah. Marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat. Mudah-mudahan Allah merestui akan apa yang disampaikan ini, insya-Allah. Jadi kita mulakan sebagaimana hadis yang sebelum ini telah saya baca mungkin 1-2 kali siapa yang mengikuti kuliah saya. Hadis iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sayakhruju min sulbi hadza fata yamla'ul arda qistan wa adlan. Fa iza ra'aitum zalika fa 'alaikum bil fata at-tamim fa innahu yuqbilu min kibalil masyriq wa huwa sahibu rayatil mahdi atau kama qala. Riwayat At-Tabrani. Jadi dalam hadis ini saya akan bacakan terjemahannya dulu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memegang tangan Sayyidina Ali itu, akhaza bi yadi Ali, maka Nabi berkata, akan keluar daripada sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Jadi siapa yang akan memenuhi bumi dengan keadilan? Maka ia adalah Al-Mahdi atau Imamul Mahdi. Maka apabila kamu meyakini yang demikian itu, bila kita yakin bahawa Imam Mahdi akan zahir dan akan memenuhi bumi dengan keadilan, memerintah dengan penuh keadilan, bila kamu yakin perkara itu akan berlaku, fa iza ra'aitum zalika fa 'alaikum bil fata at-tamimi. Kamu mesti, alaikum itu maknanya mesti, wajib bersama dengan fata at-tamimi. Fa innahu yuqbilu min qibalil masyriq, dan dia itu datangnya daripada sebelah timur, dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Soalannya sekarang ialah yang pertama, siapa dia Fatah Tamimi? Siapa Fatah Tamimi? Sehingga disebut dalam hadis ni dia datang daripada timur. Timur ni timur mana? Kita dah kita dah dengar sebelum ni yang dimaksudkan timur tu ialah Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia. Malaysia kah, Indonesia kah, atau mungkin juga negara lain. Dia ni pemegang panji-panji Al-Mahdi, wa wasaribul rayatil Mahdi, pemegang panji-panji Al-Mahdi. Bermakna dia kenal lah siapa Al-Mahdi. Sebab dia pemegang panji-panji Al-Mahdi, tentu dia ada kaitan dengan Al-Mahdi. Tentu jamaahnya juga ada kaitan dengan Al-Mahdi. Maka di sini kita akan mengetahui bahawa Fatah At-Tamimi ini bukan calang-calang punya pemimpin. Jadi sebelum saya nak meneruskan itu, saya baca satu lagi hadis yang sangat berkait dengan Fatah At-Tamimi juga. Tadi kita dah tahu Fatah At-Tamimi ini dia tokoh datang daripada timur, pemegang panji-panji Al-Mahdi. Ini kita kena ingat. Baik, hadis yang kedua. An Sa'ban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taji'u ra'yatu sud min qibalil masyriq ka'anna qulubahum zubarul hadid faman sami'a bihim falyatihim falyubayyihum walau habban 'ala salji. Baik. Dari Sa'ban radhiyallahu anhu, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang panji-panji hitam, ra'yatus sud, dari sebelah timur. Tadi kita dah tahu bahawa Fatah Tamimi ini datang dari timur. Sekarang ni cerita pula yang kedua, hadis kedua ni ada panji-panji hitam datang daripada timur.
Panji-panji hitam ni datang daripada timur. Ka'anna qulubahum zubarul hadid. Seolah-olah hati mereka itu, pendokong-pendokong mereka bagaikan kepingan-kepingan besi. Jiwa mereka berani, kental begitu. Faman sami'a bihim, barang siapa mendengar tentang mereka, falyatihim, maka datangilah mereka. Datang kepada mereka, jamaah mereka. Him tu maknanya kelompok mereka lah. Falyubayyihum, maka berbaiklah dengan mereka. Maksud di sini berbaiklah dengan pemimpin mereka. Walau habban ala salji, walaupun merangkak di atas salji. Baik. Daripada hadis yang kedua ini juga terdapat ungkapan atau kata-kata panji-panji hitam daripada timur. Kemudian barang siapa dengar tentang panji-panji hitam dari timur ini, datangi mereka dan berbaikah dengan mereka. Ini menunjukkan bahawa ada bukti, ada dalil bahawa Fatah At-Tamimi ini kita wajib berbaikah dengannya. Mesti berbaikah dengannya. Mesti bersama dengan jamaah Fatah At-Tamimi. Sedangkan jamaah Fatah At-Tamimi atau tokoh Fatah At-Tamimi dia datang sebelum Al-Mahdi. Itu sebelum ni kita bagi, sebelum tokoh dia, sebab dia nak serah kuasa pada Al-Mahdi. Jadi dia nak serah kuasa pada Al-Mahdi, dia datang lebih awal lah daripada Al-Mahdi. Yang disebut sebelumnya saya telah beritahu sebenarnya hadis yang lain. Fayu'tawna mas'al, maka diberi. Fala yakbalunahu, maka dia tak terima. Fatah At-Tamimi. Hatta sehingga yadfa'uha ila rajulin min ahli bait, sehingga diserah kepada Al-Mahdi. Jadi di sini kesimpulan daripada hadis ni, sebab hadis tentang Imam Mahdi, Fatah At-Tamimi ni agak banyak juga. Bila nak memahamkan ni, nak kena tahu dia punya kronologi dia, sinopsisnya, gambaran semua ada hadis ni. Bermakna tentulah ada orang yang faham, yang tahu. Dia tak boleh kita baca 2-3 hadis atau jumpa satu hadis kita buat kesimpulan, jump itu conclusion. Bukan begitu. Dia kena tahu urutan-urutannya. Jadi mestilah dia seorang yang bertakwa, baru dia faham, baru dia tepat. Dia bukan main ikut akal-akal saja atau akal-akalan dia je. Jadi di sini tokoh ni betul dapat bantuan. Bantuan apa? Bantuan ilham. Jadi bagi orang-orang yang pahamannya ahli sunnah wal jamaah tidak mempercayai ilmu ilham ni, maka susahlah. Tapi dia kata dia ahli sunnah wal jamaah, tapi bila disebut ilmu ilham dia tak yakin. Dia tak percaya, kurang percaya, kurang yakin. Jadi sedangkan saya baca dia hadis pun telah menyebutnya. Jadi nak faham hadis tadi, nak faham hadis tadi berpetulan dengan kehendak Nabi, berpetulan dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena ada satu kekuatan, namanya kekuatan takwa. Seterusnya para hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian, kita teruskan. Jadi kita dah tahu bahawa Fatah At-Tamimi tokoh yang datang sebelum Al-Mahdi. Jadi dia bukan dia ni kedudukannya sebagai orang kanan Al-Mahdi. Jadi peranan dia antara lain ialah membangunkan jemaah. Membangunkan jemaah sebagai tapak daulah. Kenapa pula tapak daulah? Sebab Fatah At-Tamimi ini dijanjikan, diberitahu oleh Nabi SAW akan diberi kuasa. Akan diberi kuasa, dapatlah kuasa daulah, kuasa politik. Kuasa tadi diserahkan kepada Al-Mahdi. Jadi maknanya Fatah At-Tamimi dia buat jemaah. Dia siapkan tim dia, pasukan dia. Siap ni bukanlah makna siap yang macam mana. Siap ni dengan apa ni? Dengan takwanya, kefahamannya, ada contohnya, ada role modelnya. Jadi ulama' lain tak boleh buat. Ini kadang-kadang keliru. Kita ingat orang lain ulama' lain sebab dia pun ulama'. Al-ulama' warasatul anbiya. Tetapi masalah sekarang ni yang dijanjikan. Kenapa dijanjikan? Dia pemegang panji-panji Al-Mahdi. Dia akan serah kuasa pada Al-Mahdi. Maka ia akan memproses tentera-tentera Al-Mahdi ini, ataupun orang-orang Al-Mahdi ini diberi khas kepada Fatah At-Tamimi. Sebab itu wajib tadi fa'alaikum bil Fatah At-Tamimi, wajib bersama dengan Fatah At-Tamimi. Jadi yang lain walaupun dia ulama bidang tertentu, dia tidak tahu mengerti dalam soal ini. Yang diberi faham betul-betulnya adalah Fatah At-Tamimi. Sebab dia adalah orang kanan Al-Mahdi. Dia pemegang panji-panji Al-Mahdi. Dia akan serah kuasa pada Al-Mahdi. Yang seterusnya lagi ialah Al-Mahdi ni, minta maaf, Fatah At-Tamimi ni, dia akan mendidik, mentarbiah
semua anak buah dia ni yang duduk dalam jemaah dia, apa? Baiki diri. Baiki diri ni menjadi orang yang soleh, orang yang baik, zahir dan batin. Gigih berjuang, berkorban, mengikut SOP Islam lah yang sebenar. Sehingga orang menampak kecantikan akhlak mereka, pendekatan mereka, dengan kasih sayang mereka, dengan role model, dengan contoh-contoh. Orang yakin, kalau macam ni lah mentadbir negara, jadi orang akan yakin lah. Kemudian daripada itu, dalam jemaah Fatah At-Tamimi ni, atau pemuda Bani Tamim ni, wujudnya pembangunan insan dan material. Di mana tamadun insaniah yang pertama-tama jadi, yang pertama-tama lagi, ia punya perkara yang paling penting lah. Jadi di sini kita dah dapat satu kesimpulan yang utama, bahawa kita kena yakin bahawa tokoh yang akan zahir sebelum Al-Mahdi itu adalah Fatah At-Tamimi. Dia datang daripada timur. Dia datang daripada timur dan dia adalah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Dia dapat kuasa, serah kuasa pada Al-Mahdi. Penting. Kemudian wajib pula bersama dengan dia, wajib pula berbai'ah. Falyatihim, datangilah jemaah Fatah Tamimi ni. Sebab itu namanya jemaah kebenaran di akhir zaman, zaman kita. Dan berbai'ah tu wajib juga, walau habban ala salji, dan walaupun merangkak di atas salji. Hadis yang ketiga, saya tak ada niat untuk memanjangkan sangat saya punya tazkirah ni, nak ambilkan poin yang penting dulu, supaya tuan-tuan semua fokus, alert, bahawa Fatah Tamimi ini satu tokoh yang penting sebelum Al-Mahdi. Jadi ramai penceramah, ramai mungkin ustaz-ustaz, ramai daripada kalangan sesiapa saja yang bercakap tentang Al-Mahdi tanpa mengaitkan dengan Fatah Tamimi. Sedangkan Fatah Tamimi ini satu tokoh yang paling-paling penting, yang akan berperanan. Dia ibarat, sebelum ni saya dah bagi tahunya, dia ibarat seperti takbut yang mempunyai horsepower yang besar. Yang dia ini, dengan sebab dia lah, kalau dia tak muncul, kalau dia tak berperanan, maka Imam Mahdi akan tunggu dia dulu sehingga dah selesai semua, barulah Imam Mahdi ni zahir. Begitu ya. Kemudian lagi hadis Nabi SAW ya, ini yang terakhir lah. An Hasan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara bala'an yalqahu ahlal baiti hatta yab'asallahu rayatan minal masyriq saudaan. Man nasaraha nasarahullah wa man khazalaha khazalahu hatta ya'tu rajulan ismuhu kasmi ataupun ka'ismi fayuwallunahu amrahum fayu'ayyiduhu Allahu wa yansuruh. Dari Al-Hasan, bahwasanya Nabi pernah mengatakan tentang bala bencana yang akan menimpa keluarganya sampai Allah mengutus panji-panji hitam dari timur. Siapa yang menolongnya, Allah akan menolongnya, dan siapa yang menghinanya, Allah akan menghinanya, hinggalah mereka itu mendatangi seorang lelaki yang namanya seperti nama aku, Muhammad bin Abdullah. Mereka pun melantiknya memimpin mereka, maka Allah pun membantu dan menolongnya. Jadi daripada hadis ini kita nak ambil poin yang besar, supaya kita benar-benar yakin perkara yang satu benar, satu fakta, kebenaran yang kita perlu faham, kita perlu yakini dan perlu kita ikut sertalah. Sebab kebenaran ini dia penting. Kebenaran ini penting, wajib kita mendapatkan kebenaran. Nabi kata bahawa tentang bala bencana yang akan menimpa keluarga Nabi, Ahlul Bait, akhirnya mereka dipenjara, diseksa sehingga mereka lari jauh, sehingga datang panji-panji hitam dari timur yang saya syarahkan sebelum ini. Sehinggalah Allah mengutus panji-panji hitam dari timur. Siapa yang menolongnya? Panji-panji hitam ni pemimpinnya adalah Fatah Tamimi. Siapa yang menolongnya? Allah akan menolongnya. Man nasaraha nasarahullah. Siapa tolong? Dia, Allah akan tolong. Man ghazalaha, barang siapa yang menghinanya, mengkondem dia, tidak yakin, tidak peduli, menuduhnya yang bukan-bukan, Allah akan apa? Allah akan menghinanya. Maknanya wajib tolong, wajib bersama, wajib tolong, wajib berbai'ah. Ini ramai orang tak tahu. Memanglah dalam Islam ni ada banyak ilmu, ada banyak perkara, ada banyak lagi perkara dalam Islam yang kita tak tahu. Jadi kita kena bertanya
Fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Jangan kita jadi orang yang aku tak dengar, itu bukan Islam. Yang aku tak nampak, itu bukan Islam. Yang aku tak baca, itu bukan Islam. Bukan macam tu. Jadi Islam tu bukan tetap pada diri kita. Islam tu mengikut apa yang diajar oleh Nabi, apa yang ditunjuk oleh Nabi. Banyak lagi perkara-perkara yang kita tidak ketahui. Terutamanya yang berkaitan dengan akhir zaman. Kenapa pula kita tak tahu? Sebabnya kita yang belajar fiqh, belajar tasawuf, belajar hadis, tapi tak masuk akhir zaman. Kalau hadis akhir zaman pun banyak sekitar tentang Imam Mahdi. Tapi Fatah At-Tamimi tak ambil pot, tak ambil peduli, tak tahu. Jadi rupanya ada rahsia. Rahsia kita kena tahu tentang Fatah At-Tamimi ni. Jadi jemaah mereka, pemimpin mereka akan mendatangi seorang lelaki yang nama seperti nama aku. Seorang lelaki yang namanya seperti nama aku, Muhammad bin Abdullah. Siapa dia? Imamul Mahdi. Jemaah tadilah jemaah kebenaran yang dipimpin oleh Fatah tadi. Mereka pun melantiknya Imam Mahdi ni, memimpin mereka. Itu kata diberi kuasa. Bila diberi kuasa kepada Imam Mahdi pula memimpin. Maka Allah pun membantu dan menolongnya, akhirnya mereka menang. Jadi perkara ini penting nak kita hayati, nak kita jiwai. Supaya kita, ini kesimpulannya, bahawa kita yakin bahawa sebenarnya Imam Mahdi tidak lama lagi akan zahir, tetapi didahului oleh Fatah At-Tamimi dengan syarat, iaitu kalau Imam Mahdi nak zahir, mestilah ada berlaku di mana-mana negara sebelah timur ini yang akan mendapat kuasa oleh Fatah At-Tamimi tanpa perang, dengan kasih sayang, dengan baik, dengan aman. Sebab apa? Kuasa Allah boleh buat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kuasa ni diserah kepada Al-Mahdi. Ini yang perkara yang penting sekali. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu untuk siri yang kali ini, tentang untuk kita menambah yakin terhadap tokoh, tiga tokoh tokoh tiga serangkai. Saya selalu tersasul sini. Tokoh tiga serangkai, Fatah At-Tamimi, Imam Mahdi, dan akhirnya Nabi Isa alaihissalam. Mula-mula Fatah At-Tamimi, yang kedua Imamul Mahdi, dan akhirnya zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi sekarang ni kita melihat dunia dah gawat, negara-negara dah gawat. Ini bermakna kebenaran itu tidak lama lagi insya-Allah akan muncul. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi tak lama lagi kebatilan itu akan musnah insya-Allah. Jadi persiapan kita ialah taubat. Persiapan kita ialah baiki diri. Sembahyang, persiapan kita ialah iman. Persiapan kita ialah sembahyang yang khusyuk. Persiapan kita ialah supaya kita jaga akhlak kita. Jadi mudah-mudahan kita diberi faham insya-Allah dan mendapat taufik dan hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.